Coba kau tegakkan itu. Berfungsi ke. Ini adalah kisah mengenai seorang anggota pasukan operasi khas yang rendah, 199 cm, yang menerima penghinaan menjatuhkan maruah daripada seorang askar wanita pasukan Amerika. Ini adalah catatan bagaimana dia, seorang diri, memecah belahkan keangkuhan Navy SEALs, pasukan terkuat di dunia, dan membungkamkan mereka semua. Sebelum menonton video ini, sila langgan saluran dan tekan butang suka untuk menjadi sokongan besar kepada saluran air mata. Di udara Dewan Latihan dalaman yang luas, lembab dengan uap air, kata-kata yang diludahkannya oleh jurulatih wanita tentara AS berambut perang bergema tajam. Berpakaian renang, dia memandang rendah lelaki Asia itu dengan pandangan angkuh, yang jauh lebih rendah daripadanya. Terutamanya lelaki Malaysia. Saya dengar mereka semua begitu. Kata-katanya disambut dengan letusan tawa mengeyek di kalangan anggota pasukan khas tentara AS yang berotot sasa dan gagah, yang mengelilingi mereka. Tawa mereka memantul pada siling tinggi dan dinding konkrit, memenuhi dewan latihan dengan bunyi yang lebih riuh. Lelaki kecil yang berdiri di tengah dewan itu tidak berkata apa-apa. Dia adalah Adnan Razali dari Grup Gerak Khas, GGK, Tentara Darat Malaysia. Matanya hanya terbenam jauh dan tenang seperti air di kolam latihan besar di hadapannya. Tidak sampai 10 menit kemudian, jurulatih wanita yang angkuh itu akan meraung kesakitan, terkapai-kapai di dalam air yang sama. Dan lelaki kecil yang diabaikan dan dianggap tidak akan berfungsi itu, akan terapung tenang di permukaan air seolah-olah dia telah menjadi lautan itu sendiri. Segalanya bermula sebaik sahaja Adnan Razali tiba di kemudahan latihan gabungan AS Malaysia yang canggih ini. Terletak di pelabuhan besar Lumut, Perak, pangkalan ini mempunyai kemudahan latihan infiltrasi maritim dan anti keganasan bertaraf dunia. Awal pagi, jam 6 pagi, sebuah taksi lama berhenti di hadapan pintu gerbang utama pangkalan. Pintu terbuka, dan seorang lelaki berbaju latihan hitam yang biasa-biasa sahaja keluar. Tingginya 169 cm. Lelaki kurus dengan imej yang sangat tenang, sukar dipercayai dia berusia 29 tahun. Dia adalah Adnan Razali. Di tangannya, dia hanya memegang sebuah beg duffel lama berwarna hitam. Pemandangannya memandang ke arah papan tanda besar pusat latihan operasi khas maritim gabungan lebih kelihatan seperti seorang pelajar universiti yang mendaftar untuk kolam renang awam berbanding seorang pegawai pertukaran yang dihantar dari Grup Gerak Khas, salah satu pasukan elit dunia. Polis tentara AS yang menjaga pintu gerbang memandangnya dari atas ke bawah dan tidak dapat menahan ketawa sinis. Kata-kata elit tentara Malaysia yang datang untuk program latihan. Di dalam bangunan yang dimasuki selepas mendapat arahan, sebuah dewan latihan dalaman yang luas terbentang di hadapan Adnan. Ia adalah tangki air raksasa yang 2 kali ganda lebih besar daripada sais Olimpik dan melebihi kedalaman 5 meter. Walaupun masih awal, sudah ada kira-kira 30 anggota tentara AS yang sedang memanaskan badan dengan pakaian renang. Mereka semua adalah gergasi yang tingginya lebih 185 cm. Anggota kulit hitam yang berotot sasa, berbaju renang ketat, anggota kulit putih dengan pandangan tajam. Pemandangan Adnan berjalan di antara mereka kelihatan janggal, seolah-olah seorang budak lelaki tersilap masuk ke tengah-tengah kumpulan gergasi. Apabila dia keluar dari bilik persalinan yang asing itu dengan memakai baju renang, tubuhnya yang kurus tetapi tegap dengan otot-otot halus jelas kelihatan. Namun, berbanding dengan gergasi tentara AS, di sekelilingnya, dia masih kelihatan tidak menyerlah. Sarjan Marcus Titan Cole, seorang anggota kulit hitam setinggi 195 cm, melihat Adnan. Di dadanya, tatu tombak 3 cabang, lambang pasukan khas tentara laut AS, jelas kelihatan. Hei pendek, ini air untuk orang dewasa bermain. Nampaknya kau tersalah tempat.
Adnan mengangkat wajahnya dengan tenang dan menatapnya. Markus lebih tinggi daripada Adnan sebanyak lebih 25 cm. Anggota kulit putih lain juga mulai berkumpul, seorang demi seorang. Semua pandangan tertumpu kepada Adnan. Pandangan terang-terangan, seolah-olah sedang melihat haiwan pelik di zoo. Sarjan Kyle Wiper Jensen, seorang anggota kulit putih setinggi 180 cm, berjalan mengelilingi Adnan sambil mengejek. Betul kawan ni datang dari pasukan operasi khas Malaysia. Ini ke tahap pasukan khas Malaysia. Letusan tawa mengeyek meletus di kalangan anggota tentara AS. Tawa yang penuh dengan penghinaan yang tidak dapat dipercayai. Pada ketika itu, seorang wanita berambut perang dan bermata biru mendekat, Evelyn Foster, jurulatih pakar tempur bawah air di pusat latihan ini. Pada usia 27 tahun, dia bangga dengan tubuhnya yang langsing dan tegap setinggi 176 cm. Sebaik sahaja dia melihat Adnan dalam pakaian renangnya, dia mencemuh. Evelyn berdiri di hadapan Adnan, memandangnya dari atas. Walaupun seorang wanita, dia lebih tinggi daripada Adnan sebanyak sebuni sentimeter. Komelnya. Dia menepuk bahu Adnan. Lelaki Asia memang kecil, ya. Terutamanya lelaki Malaysia. Anggota-anggota di sekelilingnya sekali lagi meletuskan tawa. Adnan berdiri diam, hanya kedua tangannya yang perlahan-lahan menggenggam penumbuk tanpa disedari. Evelyn melangkah setapak lebih dekat, senyuman jahat terukir di wajahnya. Ini ke tahap pasukan khas Malaysia, berbanding dengan Navy Seals kami. Dia menghentikan kata-katanya sebentar dan sekali lagi memandang Adnan dari atas ke bawah. Atau mungkin membandingkan itu sendiri adalah satu penghinaan. Markus menyampuk. Betul, jurulatih wanita Seals kami pasti lebih kuat daripada kawan ni. Sekali lagi, tawa meletus. Namun, Adnan tetap tenang seperti lautan yang dalam. Evelyn menunding jari pada lengan Adnan yang kurus dan mengetuknya. Apa yang boleh dilakukan dengan lengan macam ni? Pandangannya meluncur ke seluruh tubuh Adnan, dan dia meludahkan kata-kata yang paling menghina. Kalau kau boleh kalahkan aku akan lahirkan anak untuk kau, tapi berfungsi ke. Seketika, semua bunyi di dewan latihan terhenti. Semua anggota menahan nafas. Itu adalah kenyataan yang melampaui batas jenaka. Namun, Adnan tetap tidak berkata apa-apa, hanya matanya yang sedikit lebih dalam daripada sebelumnya. Evelyn tidak berhenti dan terus memprovokasi. Saya dengar di Malaysia, cili padi yang kecil itu pedas, kan? Pada ketika itu, bunyi whistle yang tajam kedengaran dari hujung dewan latihan. Semua berkumpul. Suara lantang Kolonel Robert Ironsworn, komandan keseluruhan pusat latihan ini, bergema di seluruh kawasan latihan. Kolonel Ironsworn, seorang veteran tentara berusia awal 50-an, mengumpulkan semua anggota di tepi kolam. Semua anggota berbaris di tepi kolam. Adnan juga berdiri di hujung barisan, perbezaan ketinggian dengan anggota lain sangat ketara. Kelihatan seperti seorang pelajar sekolah menengah terselit di antara orang dewasa. Kolonel Ironsworn memandang Adnan dengan riak terkejut. Terlalu biasa-biasa saja untuk dikatakan sebagai anggota elit yang dihantar dari grup gerak khas Malaysia. Nama, Adnan Razali, boleh berbahasa Inggris. Sedikit, sebutan Adnan agak tergagap, kening Kolonel Ironsworn berkerut. Evelyn mendekati Kolonel dan berbisik. Kolonel, kawan ni nampaknya tak boleh berbahasa Inggris dengan lancar. Mungkinkah latihan gabungan ini dapat berjalan? Kolonel Ironsworn juga kelihatan buntu. Namun, ia adalah program yang telah diputuskan. Baiklah, kita coba saja. Dia menjerit kepada anggota-anggota itu. Latihan pertama adalah ujian daya tahan berenang asas. Berenang ulang-alik kolam ini tanpa henti selama 30 menit. Ini adalah asas Navy Seals.
Semua anggota berdiri di garisan permulaan, Adnan juga berada di antara mereka. Di hadapan adalah anggota tentara AS yang besar, dan di tengahnya berdiri seorang lelaki Asia yang kecil. Evelyn menatap Adnan sambil berbisik perlahan. Takkan bertahan 10 menit pun. Apabila isyarat mula dibunyikan, semua anggota terjun ke dalam air dengan serentak, percikan air yang besar melambung ke semua arah. Namun, sesuatu yang aneh berlaku. Adnan di dalam air kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza dari di darat. Dia bergerak dengan tenang tetapi tegas, membelah arus air dengan semula jadi seperti ikan. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, walaupun 20 menit berlalu, Adnan masih terus bergerak membelah air. Dia tidak kelihatan sedikit pun tercungap-cungap. Malah, anggota tentara AS yang besar dan terbaik mula menunjukkan tanda-tanda keletihan, seorang demi seorang, dan mula bergayut di tepi kolam. Walaupun banyak otot, daya tahan di bawah air adalah isu yang berbeza. Apabila 25 menit berlalu, hanya Adnan dan beberapa jurulatih veteran sahaja yang masih berenang di dalam kolam. Wajah Evelyn perlahan-lahan mengeras. Adnan yang dia jangkakan akan gugur dalam beberapa menit, malah berenang dengan postur yang paling stabil. Apabila mencapai 30 menit, hanya Adnan, Markus, dan 2 jurulatih veteran sahaja yang tinggal hingga ke akhir. Namun, Markus dan jurulatih-jurulatih itu sudah tercungap-cungap hingga ke leher, dan pergerakan mereka mula menjadi tidak teratur. Sebaliknya, Adnan masih mengekalkan rentak yang sama seperti di awal. Seolah-olah dia baru saja mula berenang. Pandangan Kolonel Ironsworn menjadi tajam. Dia secara naluri merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, Evelyn masih tidak berpuas hati. Apa bezanya kalau pandai berenang sikit? Yang benar-benar penting adalah perkara lain. Saya tak sabar nak lihat betapa menyedihkannya lelaki Asia kecil itu dalam latihan tempur bawah air yang akan bermula esok. Namun, dia masih tidak tahu apa yang tersembunyi di sebalik mata tenang Adnan yang menatap lautan itu. Malam itu, Adnan berbaring seorang diri di katil di sudut dorm. Anggota tentara AS yang lain semua berkumpul bersama, minum bir dan berseronok, tetapi dia tidak dijemput. Atau, lebih tepat lagi, tiada siapa yang menghiraukan kehadirannya. Seolah-olah dia seorang manusia halimut. Pagi esok, jam 7 pagi, latihan bawah air sebenar bermula. Kolonel Ironsworn mengumpulkan semua anggota di hadapan kolam. Latihan hari ini adalah menahan nafas selama 5 menit di bawah air dan menyerang sasaran maya. Ini adalah salah satu teknik utama Navy SEALs. Suara tegas Kolonel Ironsworn bergema. Berenang semalam hanyalah pemanasan badan. Mulai hari ini, barulah latihan sebenar. Evelyn melangkah ke hadapan dia yang bertanggung jawab membimbing latihan hari ini. Sesuai dengan gelaran jurulatih pakar tempur bawah air, penampilannya gagah. Ada sasaran di kedalaman 5 meter. Tahan nafas dan menyelam, serang sasaran dengan tepat dan naik semula ke permukaan. Tiada had masa, cuma, saya nak lihat had kemampuan kamu. Pandangannya berhenti seketika pada Adnan Razali. Kalau tak mampu, boleh menyerah awal, sebelum memalukan diri di hadapan semua. Sekali lagi, tawa mengeyek terlepas di kalangan anggota tentara AS. Adnan tetap tenang tanpa sebarang perubahan ekspresi. Giliran pertama adalah Sarjan Markus Titankol. Anggota kulit hitam yang besar itu terjun ke dalam air. Masa yang diambil untuk menyelam hingga kedalaman 5 meter, menyerang sasaran, dan naik semula adalah 3 menit 10 saat. Hebat, Evelyn bertepuk tangan. Giliran kedua adalah Sarjan Kyle Wiper Jensen. Anggota kulit putih itu juga melaksanakan misi dengan cekap. Rekodnya adalah 3 menit 20 saat. Anggota lain juga mencoba, seorang demi seorang,
menunjukkan kemahiran yang cemerlang seperti anggota Navy SEALs. Rata-rata mereka menyelesaikan misi dalam masa 4 menit. Dan kemudian, giliran terakhir tiba, Adnan Razali. Baiklah, kini giliran tetamu istimewa kita. Suara Evelyn bercampur dengan ejekan terang-terangan. Mungkin awak takut air, ya. Anggota-anggota sekali lagi meletuskan tawa. Adnan berdiri di tepi kolam. Tubuhnya yang kecil kelihatan lebih kurus. Evelyn tidak menghentikan provokasinya. Saya dengar orang Asia mempunyai kapasiti paru-paru yang lebih kecil daripada orang Barat, betul ke? Boleh bertahan semenit ke? Markus menyampuk dari sisi. Adnan, sebagai balasan, hanya menatap permukaan air. Air biru gelap menantinya, seolah-olah bertemu rekan lama. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan tenang. 1, 2, 3, dan terjun ke dalam air. Percikan air melonjak, namun, permukaan air segera menjadi sunyi luar biasa selepas Adnan terjun. Adnan hilang di permukaan air. Semua orang mula menekan jam randik di pergelangan tangan mereka untuk mengukur masa. Semenit berlalu. Adnan masih tidak kelihatan. Dia pasti sedang bersedia untuk menyerang sasaran dan naik. Anggota itu berpikir. 2 menit berlalu, permukaan air masih sunyi. 3 menit berlalu, ia adalah masa yang hampir dengan rekod purata anggota Navy SEALs. Cahaya kebimbangan melintas di wajah Evelyn. Apa, belum lagi ke 4 menit berlalu. Ia adalah masa yang melebihi had kemampuan kebanyakan anggota untuk menahan nafas, bisikan mula kedengaran di kalangan anggota tentara AS. Hei, apa yang kawan tuh buat? Jangan-jangan ada masalah di bawah air. 5 menit berlalu. Semua orang kini berwajah serius. Walaupun Navy SEALs, tidak mudah untuk kekal di bawah air selama 5 menit tanpa peralatan khas. Kita tak patut menyelamatkannya ke. Kyle Jensen mengambil posisi untuk terjun ke dalam air. Pada saat itulah, dengan bunyi hap, kepala Adnan muncul dengan tenang di permukaan air. Penampilannya terlalu semula jadi dan tenang, seolah-olah sebuah kapal selam timbul. Dia berenang ke tepi kolam dengan ekspresi yang tidak kelihatan sedikit pun tercungap-cungap. Nafasnya juga tidak sedikit pun terganggu. Selesai. Itu adalah suara perlahan Adnan. Kolonel Ironsworth memeriksa jam randiknya, 7 menit 30 saat. Hampir 2 kali ganda massa berbanding anggota Navy SEALs lain. Semua bunyi di dewan latihan terhenti. Kesunyian menyelubungi. Kolonel Ironsworth mengarahkan untuk memeriksa rekaman kamera bawah air. Email yang dipaparkan di monitor lebih mengejutkan. Adnan tidak segera naik selepas menyerang sasaran, sebaliknya berenang-renang dengan tenang di bawah air untuk seketika. Seolah-olah dia sedang menikmati perjalanannya di bawah air. Wajah Evelyn mengeras. Tak mungkin, ada sesuatu yang tak kena. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Coba lagi. Dia menjerit dengan nada mencabar. Kebetulan saja awak bernasib baik. Adnan mengangguk tenang. Percobaan kedua. Kali ini, semua anggota menahan nafas dan menumpukan perhatian pada setiap pergerakannya. Adnan sekali lagi hilang di dalam air. Semenit, 2 menit, 3 menit. Masa berlalu. Kali ini, Adnan muncul di permukaan air setelah lebih 8 menit berlalu. Dia masih tidak kelihatan sedikit pun tercungap-cungap. Malah, dia kelihatan lebih tenang walaupun berada di dalam air lebih lama daripada sebelumnya. Tepi kolam membeku. Semua anggota memandang Adnan dengan ekspresi tidak percaya. Markus berbisik, siapa sebenarnya dia nih? Evelyn juga berwajah tegang, namun, dia segera menggelengkan kepala. Ya. Apa bezanya kalau pandai menyelam sikit? Pertempuran sebenar adalah cerita yang sama sekali berbeza. Dia masih mengabaikan Adnan. Dia coba berpikir bahwa keupayaan bertahan lama di dalam air,
dan keupayaan tempur sebenar adalah perkara yang berbeza. Namun, pandangan anggota lain mula berubah sedikit demi sedikit. Jelas sekali lelaki Asia itu tidak biasa. Kolonel Ironsworn juga menatap Adnan dengan ekspresi serius. Selama 30 tahun berkhidmat dalam tentara, dia tidak pernah melihat kemampuan menyelam seperti ini. Adnan, Kolonel Ironsworn bertanya. Mungkin awak belajar menyelam secara profesional di suatu tempat. Saya belajar di laut, itu adalah jawaban singkat Adnan. Di mana secara spesifik, di laut, tiada penjelasan lebih lanjut. Adnan masih tidak banyak bercerita tentang dirinya. Evelyn merungut dengan tidak puas hati. Apa yang istimewa sangat dengan Laut Malaysia? Dia masih memandang rendah Adnan. Namun, di sudut hatinya, perasaan bimbang yang tidak dapat dikenal pasti mula bertunas. Waktu makan tengah hari. Suasana di dewan makan juga sedikit tegang. Adnan masih duduk bersendirian di meja. Namun, anggota lain kini terang-terangan mengelaknya. Bukan mengabaikan, tetapi lebih kepada perasaan jarak terhadap sesuatu yang aneh. Evelyn mendekati meja Adnan bersama beberapa anggota lain. Hei, pendek, nampaknya kau pandai menyelam sikit, suaranya masih penuh dengan penghinaan. Tapi seperti yang saya katakan, yang benar-benar penting adalah praktik. Mulai esok, kita akan ada latihan tempur bawah air dengan kelengkapan penuh. Adakah awak akan kekal tenang seperti sekarang? Adnan hanya mengangguk diam. Evelyn masih beranggapan bahwa kemampuan Adnan adalah kebetulan, atau dia hanya seorang aneh yang pandai menyelam. Keesokan harinya, awal pagi, Adnan sudah berada di dewan latihan, menatap kolam, lebih awal daripada anggota lain. Cahaya subuh menyerap ke permukaan air yang tenang. Bangun Awalia. Adnan menoleh ke arah suara yang datang dari belakang. Ia adalah Kolonel Ironsworn. Saya tidak dapat tidur Lena. Adakah awak gementar? Adnan menggelengkan kepala. Tidak, cuma saya suka air. Kolonel Ironsworn menganggap ungkapan suka air itu sangat aneh. Jam 10 pagi, semua anggota berkumpul semula. Hari ini adalah latihan tempur bawah air bersenjata. Latihan yang mengandaikan situasi medan perang sebenar. Evelyn melangkah ke hadapan, wajahnya penuh keyakinan. Baiklah, hari ini kita akan melakukan latihan yang sebenar-benarnya seperti Navy SEALs. Dia mengerling Adnan. Kita akan melaksanakan pertarungan 1 lawan 1 menggunakan pisau latihan di bawah air. Matlamatnya adalah untuk menundukkan atau melumpuhkan lawan. Bisikan tegang kedengaran di kalangan anggota di sekeliling. Pertempuran bawah air bersenjata adalah salah satu teknik paling sukar dalam latihan Navy SEALs. Pilih pasangan dan bertarung 1 lawan 1. Pandangan Evelyn tertumpu pada Adnan. Dan awak, Adnan Razali, tunjukkan demonstrasi bersama saya. Seketika, semua pandangan di dewan latihan tertumpu kepada mereka berdua. Ini bermakna jurulatih pakar Evelyn sendiri akan turun padang. Markus berkata dengan riak bimbang. Baik-baik saja ke. Kawan tuh semalam agak pelik. Apa yang peliknya? Cuma menyelam lebih lama sikit, kan? Evelyn mencemuh. Praktik adalah sama sekali berbeza. Kawan tuh pasti tak pernah ada pengalaman bertarung di dalam air. Dia masih memandang rendah Adnan. Membandingkan dirinya, seorang jurulatih pakar, dengan lelaki Asia yang kurus itu adalah satu penghinaan. Mereka berdua memakai pakaian tempur di atas baju renang mereka. Pisau latihan bawah air dan peralatan perlindungan minimum. Penampilan Evelyn dengan peralatan tempur sangat mengagumkan. Tubuhnya yang langsing dan berotot sasa setinggi 170 cm jelas kelihatan walaupun di bawah pakaian latihan. Otot perut dan bahunya seolah-olah membuktikan kepakarannya. Sebaliknya, Adnan masih kelihatan kecil dan kurus. Dengan memakai peralatan, dia kelihatan lebih tidak menyerlah. Baiklah,
Sudah bersedia? Evelyn bertanya dengan nada mencabar. Kalau takut, boleh menyerah sekarang. Adnan menggelengkan kepala dengan tenang. Mereka berdua masuk ke dalam kolam. Kedalaman air di kawasan latihan adalah 3 meter, air yang cukup dalam. Dengan isyarat dari Kolonel Ironsworn, mereka berdua menyelam ke dalam air. Evelyn segera melancarkan serangan secara agresif sebaik sahaja bermula. Asas pertempuran bawah air adalah serangan awal dan penumpasan pantas. Dia berpikir untuk menumpaskan Adnan dengan cepat menggunakan kekuatan dan kelajuannya. Namun, sesuatu yang tidak dapat dipercayai berlaku. Adnan mengelakkan serangan Evelyn seperti ular air, atau seperti ikan lumba-lumba. Dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali, hanya memusingkan badannya secara semula jadi mengikut arus air. Apa? Evelyn mencemuh sambil coba menyerang lagi. Kali ini dengan pergerakan yang lebih cepat dan tepat. Pisaunya melayang ke arah perut Adnan. Namun, Adnan tiada di situ, dia hilang seolah-olah telah larut ke dalam air, dan muncul semula dari arah yang sama sekali tidak dijangka. Anggota-anggota yang memerhati dari permukaan air mula berbisik. Apa itu? Pergerakan dia bukan manusia. Evelyn perlahan-lahan mula cemas. Selama ini, dia telah menjalani latihan bawah air dengan puluhan anggota Navy SEALs, tetapi dia belum pernah bertemu lawan seperti ini. Dia menghayunkan pisaunya dengan lebih kuat. Namun, dia tidak dapat menyentuh Adnan sedikit pun. Malah, Adnan seolah-olah telah membaca setiap pergerakan Evelyn terlebih dahulu. Dia bergerak dengan bebas di dalam air seperti makhluk yang dilahirkan di dalam air. 2 menit berlalu. Pernafasan Evelyn mula tercungap-cungap. Pergerakan sengit di bawah air menghabiskan oksigen dengan cepat. 3 menit berlalu. Pergerakannya kelihatan perlahan dengan ketara. Sebaliknya, Adnan masih kelihatan tenang. Tidak kelihatan sedikit pun keletihan. Apabila 4 menit berlalu, Evelyn akhirnya keluar dari air terlebih dahulu. Haha. Dia tercungap-cungap sambil memegang tepi kolam. Rehat sebentar, dia akhirnya dapat mengeluarkan kata-kata, namun, Adnan masih berada di dalam air. Tidak menunjukkan tanda-tanda untuk naik. 5 menit lagi berlalu setelah Evelyn keluar dari air, barulah Adnan muncul dengan tenang di permukaan air. Dia juga tidak kelihatan sedikit pun tercungap-cungap. Dewan latihan diselubungi kesunyian mutlak. Kolonel Ironsworn terdiam. Selama 30 tahun kerjaya tenteranya, dia tidak pernah melihat kemampuan pergerakan bawah air seperti ini. Markus berbisik, adakah itu manusia? Anggota lain juga berwajah tidak percaya. Evelyn, seorang jurulatih pakar, malah telah dipermainkan dengan sempurna dalam pertempuran bawah air, seolah-olah dia seorang anak kecil. Evelyn, tercungap-cungap di tepi air, menatap Adnan. Ego dan marwahnya telah terluka parah. Buat sekali lagi, dia bangkit dengan paksa sambil menjerit. Belum betul-betul bermula, cukup, Foster. Hari ini setakat ini saja. Wajah Evelyn merah padam karena penghinaan. Ego sebagai jurulatih pakar telah hancur berkecai. Siapa sebenarnya kawan Ni? Kyle Jensen bertanya dengan berhati-hati. Adnan keluar dari air dan dengan senyap menyimpan peralatannya. Dia masih tidak berkata apa-apa. Kolonel Ironsworn mendekati Adnan. Adnan, di mana awak belajar teknik sebegitu? Saya belajar di air. Jawaban singkat yang sama. Di mana secara spesifik? Di laut. Tiada penjelasan lebih lanjut. Suasana di dewan makan pada waktu makan tengah hari telah berubah sepenuhnya. Kini, pandangan anggota lain terhadap Adnan bercampur dengan kagum, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan, bukannya penghinaan. Evelyn duduk sendirian di sudut. Ego dan marwahnya telah runtuh. Markus mendekati Adnan dengan berhati-hati. Betul ke awak datang dari Malaysia? Adnan mengangguk. Jadi,
Semua tentara Malaysia berlatih macam awak. Entahlah, jawaban Adnan agak samar-samar. Bisikan terus kedengaran di kalangan anggota. Jelas sekali dia bukan tentara biasa, namun, identiti Adnan masih diselubungi misteri. Satu perkara yang pasti adalah, tiada sesiapa lagi yang akan memanggil Adnan pendek dan mengabaikannya. Selepas latihan pertarungan bawah air hari itu, suasana di dewan latihan menjadi berat dan sunyi, seolah-olah diselubungi tirai yang tidak kelihatan. Ejekan terang-terangan dan tawa mengejek terhadap Adnan Razali hilang. Anggota-anggota besar seperti Markus dan Kyle kini mengelak pandangannya apabila bertembung, atau berpura-pura tidak melihat dengan memandang ke arah lain. Kekosongan yang ditinggalkan oleh penghinaan diisi dengan kewaspadaan terhadap makhluk yang tidak dapat difahami, dan kesunyian yang tidak menyenangkan yang timbul daripada retakan yang mula terbentuk pada ego mereka. Adnan masih seorang diri. Malah, dia lebih terasing daripada sebelumnya. Jika pengasingan sebelumnya berpunca daripada pengabaian, pengasingan sekarang adalah kerana sempadan yang mereka sendiri tarik. Di dewan makan, tiada siapa yang duduk dalam radius beberapa meter dari mejanya. Seolah-olah udara yang dia pancarkan pun berbeza. Anggota tentera A berkumpul rapat sesama sendiri dan berbisik. Siapa sebenarnya dia nih? Itu bukan latihan, itu sihir. Spekulasi seperti dia guna sihir rahasia Asia ke berleluasa. Yang paling keliru adalah Evelyn Foster. Dia berulang kali mengulang rasa kekalahan yang memalukan hari itu. Ego sebagai jurulatih pakar hancur berkecai. Dia sering mengunjungi kolam latihan sendirian di tengah malam. Dia berusaha meniru pergerakan Adnan yang seperti ular air di dalam air yang dingin, tetapi ia mustahil. Ia bukan sekadar tahap kemahiran. Adnan bukan memanfaatkan air, sebaliknya dia seolah-olah menjadi satu dengan air. Apabila dia coba menolak air untuk bergerak, Adnan seolah-olah membiarkan air menolaknya. Macam mana dia buat, dia merenung permukaan air, kecewa. Semua teknik tempur bawah air yang dia asah selama bertahun-tahun di Navy Seals terasa tidak berguna seperti permainan air kanak-kanak di hadapan lelaki kecil itu. Dia diselubungi emosi kompleks yang bercampur marah dan kagum. Dia tidak mahu mengakui, tetapi dia tidak dapat tidak mengakuinya. Masa berlalu, dan minggu terakhir latihan gabungan semakin hampir. Sepanjang tempo itu, dalam latihan-latihan kecil seperti latihan menembak senyap, halangan bawah air, dan penyusupan rahasia, Adnan sentiasa melaksanakan misi dengan tenang dan sempurna. Dia tidak pernah tergesa-gesa untuk mencatat rekod terbaik, tetapi hasilnya sentiasa pada tahap tertinggi atau pada tahap yang menjadikan kaedah pengukuran tidak bermakna sejak awal lagi. Dia bergerak dengan tepat dan cekap seperti mesin, tanpa menunjukkan sebarang emosi sepanjang proses itu. Kolonel Robert Ironsworn juga memerhatikan anggota tentera Malaysia yang aneh ini dengan teliti. Selepas pertarungan bawah air hari itu, dia segera menghantar komunikasi keselamatan kepada rakan sejawatnya di Tentera Darat Malaysia, meminta maklumat tambahan mengenai Adnan Razali. Namun, jawaban yang diterima adalah penolakan yang sangat umum dan sopan. Kolonel Ironsworn, Adnan adalah salah satu aset terbesar GGK kami. Kami percaya latihan pertukaran ini akan menyumbang besar kepada persahabatan dan pembangunan taktik antara kedua-dua negara, tolong percayainya. Kepercayaan, Kolonel Ironsworn ketawa pahit. Sebelum kepercayaan, dia bahkan tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. File pribadi rasmi Adnan terlalu bersih, grade tertinggi dalam semua kursus latihan. Namun, tiada rekod pengalaman medan perang atau penempatan yang biasa. Seolah-olah seseorang sengaja memadam semua rekod. File itu sangat nipis. Ini mungkin juga petunjuk bahwa dia telah melaksanakan misi yang jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan.
Kolonel Ironsworn secara naluri merasakan bahwa tujuan latihan pertukaran ini bukan sekadar persahabatan. Dan akhirnya, hari latihan komprehensif terakhir tiba. Pagi awal, jam 5 pagi, semua pelatih berkumpul di bilik taklimat, ketegangan memenuhi udara. Kolonel Ironsworn berdiri di podium, dan peta satelit pantai selatan muncul di skrin besar. Tuan-tuan, kita akan memulakan taklimat untuk latihan komprehensif terakhir, Operasi Trident Winter. Suara kolonel bergema rendah dan berat. Senario latihan adalah seperti berikut. Sebuah kemudahan pelantar minyak luar pesisir berskala besar yang kini tidak beroperasi, terletak puluhan kilometer di tenggara dari pangkalan, telah ditawan oleh sebuah organisasi pengganas maya. Gambar struktur luar pesisir yang besar muncul di skrin. Ia adalah sebuah kubu keluli yang menjulang tinggi di atas laut. Sais organisasi pengganas adalah 12 orang. Mereka terdiri daripada pasukan musuh profesional pusat latihan, dan bersenjata lengkap. Mereka juga menahan beberapa kaki tangan awam pelantar minyak sebagai tebusan. Misi tuan-tuan adalah 3. Pertama, menyusup ke kemudahan. Kedua, menyelamatkan semua tebusan dengan selamat. Ketiga, menumpaskan semua pengganas dan menawan semula kemudahan. Mata para pelatih menjadi tajam. Ini bukan sekadar ujian fisikal. Ini adalah situasi praktikal di mana mereka perlu mengerahkan semua yang telah mereka pelajari. Untuk melaksanakan misi, para pelatih akan dibahagikan kepada 3 pasukan. Kolonel Ironsworn mula membaca senarai nama. Pasukan Alpha, Ketua Pasukan Sarjan Markus Titan Cole, termasuk Sarjan Kyle Wiper Jensen, berjumlah 6 orang. Markus menjerit pendek, siap. Mereka adalah pasukan terkuat tanpa sebarang keraguan, terdiri daripada anggota elit Navy SEALs. Pasukan Bravo, Ketua Pasukan Evelyn Foster, 5 orang. Evelyn memberi hormat dengan pandangan tajam. Pasukannya juga merupakan kekuatan yang hebat, terdiri daripada jurulatih pusat latihan dan anggota yang cemerlang. Dan pasukan Charlie. Semua pandangan tertumpu pada mulut Kolonel Ironsworn. Sifat misi mungkin akan berubah bergantung pada siapa yang ditugaskan ke pasukan Charlie. Ketua pasukan, Adnan Razali. Seketika, kesunyian menyelubungi bilik taklimat. Semua pelatih menunggu nama-nama anggota pasukan lain yang akan mengikut nama Adnan. Namun, Kolonel Ironsworn menutup senarai itu. Itu saja. Apa? Markus tidak dapat menahan diri untuk bertanya balik. Kolonel, saya tersalah dengar ke, pasukan Charlie hanya Adnan seorang diri. Betul, pasukan Charlie adalah satu elemen, seorang diri. Bilik taklimat segera menjadi riuh. Apa? Ini gila, suruh dia seorang diri menembusi kubu kelul itu, apa nih gurauan? Markus tiba-tiba berdiri dan menjerit. Kolonel, ini bukan latihan. Ini misi bunuh diri. Walau sehebat manapun kawan tuh, menyuruhnya masuk seorang diri ke kubu yang dikawal oleh 12 musuh yang terlatih itu, Kyle Jensen juga menyampuk. Ini dendake, atau cuma nak tengok dia malu? Duduk, Sarjan Jensen, guntur Kolonel Ironsworn jatuh. Pada ketika itu, Evelyn bangun dari tempat duduknya dengan tenang. Wajahnya merah padam dengan emosi yang tidak pasti sama ada marah atau simpati. Kolonel, saya juga membantah keputusan ini. Semua pandangan tertumpu kepadanya. Semua terkejut dengan fakta bahwa dia, yang paling banyak menghina Adnan, kini membantah. Ini tidak masuk akal, walau apapun kemampuan Adnan, menyuruhnya melaksanakan misi seorang diri menghadapi 12 musuh bersenjata dan struktur yang kompleks, ini tidak boleh menjadi penilaian yang adil. Ini sama seperti sengaja mendorongnya untuk gagal. Dia tidak coba melindungi Adnan. Mungkin ia adalah untuk egonya sendiri. Jika orang yang dia kalahkan itu gagal dalam misi yang tidak masuk akal dan tidak adil seperti ini, apa jadinya dirinya yang tidak dapat mengalahkannya?
Kolonel Ironsworth mendengar kata-kata Evelyn dengan diam. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap Adnan, yang menjadi pusat semua kekecohan ini. Dia tetap tidak bergerak dari awal hingga akhir, hanya menatap podium dengan tenang. Adnan, Kolonel Ironsworth bertanya. Awak dengar bantahan Evelyn, saya akan berikan awak pilihan. Jika awak mahu, awak boleh ditugaskan ke pasukan Bravo dan melaksanakan misi bersama Evelyn. Semua nafas di bilik taklimat terhenti. Segala-galanya kini bergantung pada jawaban Adnan. Kesunyian yang panjang menyelubungi. Adnan perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Matanya yang dalam dan tenang bertentangan dengan Kolonel Ironsworth. Tidak mengapa. Suaranya yang rendah tetapi jelas bergema di bilik taklimat. Saya akan melakukannya seorang diri. Pada saat itu, Markus terkejut dan Evelyn merasakan keputusasaan yang semakin pudar. Itu bukan keyakinan. Itu adalah sesuatu yang berada pada dimensi lain yang tidak dapat dia fahami. Waktu mula latihan adalah awal pagi keesokan harinya, sebelum subuh. Laut di selatan diselubungi kegelapan pekat seperti dawat, dan angin garam bertiup agak kencang. Jeti yang bersiap sedia untuk keberangkatan dipenuhi dengan kesibukan dan ketegangan. Pasukan Alpha dan pasukan Bravo berada dalam keadaan bersenjata lengkap. Helmet kalis peluru dengan teropong malam, jaket kalis peluru, mesingan dengan penyenyap, pelbagai peralatan letupan, dan peranti komunikasi. Penampilan mereka sendiri sangat mengagumkan. Dua bot laju, masing-masing membawa 6 orang, telah siap sedia, mengeluarkan bunyi engine yang rendah. Markus memberi taklimat rancangan operasi terakhir kepada anggota pasukannya. Kita akan berdepan, menyusup masuk paling cepat dan bising melalui tangga selatan. Matlamat kita adalah untuk menumpukan perhatian musuh kepada kita. Evelyn juga memberi taklimat kepada anggota pasukan Bravo. Sementara Alpha membuat kekecohan, kita akan naik melalui saluran pipe di sebelah barat yang relatif lemah pertahanannya. Penyusupan senyap dan pantas ke dalam adalah keutamaan. Operasi mereka adalah cara tipikal Navy SEALs, yaitu berdasarkan taktik kejutan dan ketakutan menggunakan kuasa tembakan dan kelajuan yang luar biasa. Dan di sudut jeti yang paling gelap, di mana mereka semua bergerak dengan sibuk, berdiri pasukan Charlie, yaitu Adnan. Peralatannya sangat ringkas. Dia tidak memakai helmet kalis peluru maupun jaket kalis peluru. Dia hanya memakai baju selam hitam yang ketat dengan abah-abah, tali keselamatan, yang dilengkapi peralatan minimum. Di belakangnya, terdapat alat pernafasan liter tertutup yang tidak menghasilkan buih, dan di pinggangnya hanya terdapat satu kantung kecil yang kalis air, pisau getah latihan, dan sepucuk pistol latihan. Dia tidak bercakap dengan sesiapa, hanya memeriksa peralatannya dengan diam. Pergerakannya tidak mempunyai sedikit pun pembaziran massa atau keraguan, seolah-olah dia adalah mesin yang melaksanakan tugas rutin yang telah dilakukan ratusan kali. Evelyn memandang Adnan seketika sebelum menaiki botnya. Sukar untuk mempercayai bahwa itu adalah penampilan seseorang yang akan berdepan dengan kubu keluli yang besar, dengan hanya satu baju selam nipis. Dia akan menghadapi laut malam yang gelap pekat dan 12 musuh bersenjata. Dia lebih rela berharap Adnan itu angkuh dan gila. Semua pasukan bersedia untuk berlepas. Suara Kolonel Ironsworth bergema melalui radio. Operasi bermula. Vroom. Dua bot laju meningkatkan bunyi engine mereka seperti hendak melancarkan serangan, membelah ombak hitam. Pasukan Alpha dan pasukan Bravo segera hilang dalam kegelapan. Evelyn tanpa sadar menoleh ke arah jeti tempat Adnan berada. Namun, tiada sesiapa di sana. Seolah-olah dia tidak pernah wujud. Adnan telah hilang dalam kegelapan tanpa bunyi. Dia bahkan tidak mendengar bunyi dia terjun ke dalam air. Sementara itu, di bilik kawalan yang terletak di dalam pangkalan, terang benderang dengan cahaya puluhan monitor.
Kolonel Ironsworn dan jurulatih-jurulatih memantau situasi operasi secara real-time. Kamera pengawasan yang dipasang di seluruh pelantar minyak, imej kamera haba yang dihantar oleh drone, dan imej kamera helmet anggota pasukan Alpha dan Bravo, semuanya bercampur baur. 20 menit selepas operasi bermula, pasukan Alpha mendekati sasaran. Bot pasukan Alpha menghampiri jambatan keluli gergasi pelantar minyak seolah-olah hendak melanggarnya. Markus dan anggota pasukannya dengan cepat mula memanjat tangga. Deng! Deng! Sebaik sahaja mereka menjejakkan kaki ke dek bawah, tembakan hebat dari musuh yang membuat serang hendak melanda. Ia adalah tembakan kosong, tetapi bunyi dan rasanya sama seperti pertempuran sebenar. Situ! Situ, berlindung. Dengan jeritan Markus, pasukan Alpha segera membalas tembakan dan berlindung di belakang struktur besar itu. Bahagian selatan pelantar minyak segera bertukar menjadi medan pertempuran tembak-menembak yang bising. Pasukan Bravo menyusup. Pada masa yang sama, pasukan Bravo yang dipimpin Evelyn menghampiri saluran pipe di sebelah barat yang bertentangan. Berkat kekecohan yang dicetuskan oleh pasukan Alpha, mereka mula memanjat pipe menegak menggunakan peralatan panjat dengan agak senyap. Namun, mereka juga dikesan oleh musuh yang meronda di tengah, dan pertempuran sporadis berlaku. Bilik kawalan berada dalam kekacauan. Alpha, kanan, musuh di kanan. Bravo, pertempuran di tingkat 2. Perlukan sokongan. Sejam berlalu, pasukan Alpha dan pasukan Bravo, walaupun mengalami kerugian maya yang besar, hampir tidak berjaya menguasai dek bawah dan sebahagian dek tengah, tetapi mereka masih tidak dapat menyusup ke bilik kawalan utama dan kawasan kediaman atas yang dipercayai menempatkan tebusan. Penentangan musuh jauh lebih sengit daripada yang dijangkakan. Pada ketika itu, seorang operator di bilik kawalan melaporkan kepada Kolonel Ironsworn. Kolonel, tiada isyarat dari pasukan Charlie sama sekali, nampaknya jejaknya hilang, atau kita harus menganggap misi gagal. Kolonel Ironsworn merenung monitor dengan ekspresi tegang. Akhirnya, mustahil juga ke. Evelyn, yang sedang tercungap-cungap bersembunyi di belakang pipe, juga berpikir sambil sesekali memandang ke arah laut yang gelap. Adakah dia akhirnya jatuh ke laut dan mati pada hari itu? Atau sudah ditangkap? Perasaan pahit melanda. Ia berlaku 1 jam 45 menit selepas operasi bermula. Alpha dan Bravo sedang dalam proses memasang bahan letupan untuk meletupkan pintu masuk utama yang menuju ke bilik kawalan pusat. 3, 2, 1. Tunggu sebentar. Operator bilik kawalan menjerit seperti melolong. Kolonel, ini kamera Bravo 14. Apa itu? Pandangan Kolonel Ironsworn beralih ke imej kamera Bravo 14. Itu adalah jantung pelantar minyak, tepat di dalam bilik kawalan pusat. Di sana, di lokasi sasaran akhir bilik penyelamat tebusan, ketua pengganas maya dan 2 orang bawahannya terbaring di lantai. Sensor pada pakaian tempur mereka berkelip lampu merah, menandakan kematian, dan patung-patung yang ditetapkan sebagai tebusan dikumpulkan dengan rapi di sudut bilik. Macam mana dia buat? Pada saat itu, satu susuk tubuh berjalan masuk ke dalam skrin. Dia memakai pakaian tempur musuh. Namun, apabila helmetnya ditanggalkan, wajah yang dikenali muncul, Adnan Razali. Yang lebih mengejutkan adalah penampilannya yang kering sempurna. Sukar dipercayai dia adalah seseorang yang baru sahaja menembusi laut malam yang gelap pekat selama puluhan kilometer. Dia tidak kelihatan sehelai rambut pun basah. Adnan berjalan dengan tenang ke panel kawalan pusat, seolah-olah baru tiba di pejabatnya sendiri. Operator Kolonel Ironsworn menjerit terkejut, peranti kunci telah dinyahaktifkan, tindakan pentadbir, bagaimana? Adnan menekan beberapa butang pada papan kekunci, dan seluruh pelantar minyak bertukar menjadi lampu hijau dengan bunyi siren yang bising.
dan melalui pembesar suara seluruh kemudahan, bunyi mesin yang dirakamkan bergema. Latihan tamat, latihan tamat. Markus dan Evelyn, yang hendak menekan suis letupan di hadapan pintu masuk utama, membeku di tempat mereka. Apa nih? Siapa yang umumkan latihan tamat? Evelyn menjerit ke arah mikrofon helmetnya. Bilik kawalan, ini pemimpin Bravo, kami tidak meminta latihan tamat. Kami masih dalam pertempuran. Apa situasi ini? Kolonel Ironswon di bilik kawalan, sambil memegang mikrofon, tidak dapat berkata apa-apa, menatap Adnan di monitor. Dia sama sekali tidak dapat memahami pemandangan yang dilihatnya. Adnan berjalan perlahan ke arah kamera di dalam bilik kawalan. Dan menatap lensa secara langsung, dia membuka mulutnya dengan tenang. Suaranya kedengaran jelas melalui pembesar suara bilik kawalan. Melapor. Pasukan Charlie, Adnan Razali. Penyelamatan tebusan dan penawanan sasaran selesai, misi selesai. Di dalam helikopter pengangkutan yang kembali ke pangkalan, suasana senyap seperti kuburan. Anggota pasukan Alpha dan Bravo kelihatan letih dan berasa terhina. Selepas bertempur selama lebih 2 jam, dengan kerugian maya yang besar, mereka hampir tidak berjaya membuka satu pintu, dan pada saat itu, latihan tamat. Seseorang yang mereka sangka akan menawan kubu dengan nyawa mereka, sudah pun berada di tahta. Adnan duduk bertentangan dengan mereka. Dia telah merampas helikopter musuh dan kembali ke pangkalan terlebih dahulu, kini sedang dalam perjalanan bersama anggota pasukan lain untuk laporan penilaian. Dia masih merenung matahari terbenam di luar tingkap dengan ekspresi tanpa sebarang gejolak emosi. Kesunyiannya itu lebih menyakitkan lagi kekalahan anggota tentara AS. Bilik taklimat diselubungi kesunyian yang berat seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Semua pelatih dan juru latih, serta Kolonel Ironsworn, duduk di tempat masing-masing. Evelyn, Markus, dan Kyle duduk di barisan paling hadapan, merenung skrin di hadapan dengan wajah yang tegang. Kini, kita akan memulakan laporan hasil operasi Trident Winter. Suara Kolonel Ironsworn juga menunjukkan rasa letih. Pertama, pasukan Alpha dan pasukan Bravo. Skrin terbahagi dan memaparkan rekaman kamera helmet mereka. Bunyi tembakan yang bising, jeritan keliru, bom kilat meletup di sana-sini. Ia jelas merupakan pertempuran yang sengit, tetapi pada masa yang sama, ia juga adalah situasi di mana mereka berjalan tepat ke dalam perangkap yang sengaja dirancang oleh musuh. Ini adalah pertempuran yang bising, boleh dijangka, dan tepat seperti yang dikehendaki musuh. Tuan-tuan berani, tetapi tidak cekap. Kadar kerugian adalah sangat tinggi. Markus dan Evelyn mengetap bibir. Seterusnya, pasukan Charlie. Kolonel Ironswon beralih, skrin hanya memaparkan skrin hitam dengan tulisan tiada isyarat. Selama 1 jam 47 menit selepas operasi bermula, Adnan adalah hantu yang sempurna, kami sama sekali tidak dapat mengesannya. Dan dia memaparkan imej lain. Ia adalah imej kamera laut dalam yang menerangi tiang-tiang gergasi di bawah air pelantar minyak, imej yang terlupa kewujudannya, malah oleh musuh. Ini adalah laluan penyusupan pasukan Charlie. Apabila skrin diperbesar, kelihatan pintu masuk pipe saliran kecil berdiameter 50 cm yang melekat pada sisi tiang gergasi, 10 meter di bawah permukaan air. Ini adalah pipe saliran tangki balas yang telah ditutup lama dahulu. Kami tidak mempertimbangkan laluan ini sebagai laluan penyusupan sama sekali. Pintu masuk disumbat dengan jeriji besi berkarat, dan walaupun dibuka, pipe sempit ini berterusan secara mendatar sejauh lebih 300 meter ke laluan penyelenggaraan dalaman yang kering. Bisikan dan helaan nafas kedengaran di sana-sini di bilik taklimat. Tak mungkin. Dia melalui sana. Macam mana dia bernafas dalam pipe sempit 300 meter tuh? Takkan boleh melalui sana dengan alat pernafasan. Kolonel Ironsworn menatap Adnan. Adnan, jelaskan.
Adnan bangun dari tempat duduknya. Melapor. Alat pernafasan terlalu besar dan tidak mungkin melalui pipe. Saya membongkar alat pernafasan, memasukkannya ke dalam beg kalis air, dan menyeretnya. Bahagian dalam pipe tidak penuh dengan air. Terdapat lapisan udara kecil di bagian atas. Namun, ada kemungkinan gas beracun memenuhi ruangan, jadi pernafasan tidak mungkin. Apa? Saya menarik nafas dalam sebelum menyelam. Saya menahan nafas selama kira-kira 15 menit sehingga melalui lubang pengudaraan pertama. 15 menit. Evelyn terasa seperti nafasnya terhenti, itu bukan dalam jangkauan manusia. Menyusup ke laluan penyelenggaraan. Saya menukar pakaian tempur musuh. Menumpaskan seorang pengawal yang meronda, dan mendapatkan senjata, radio, dan kad aksesnya. Kemudian, Markus tiba-tiba berdiri dan menjerit, "Tunggu sebentar," menumpaskan, dan menukar pakaian, itu saja awak cuma berjalan seperti hantu. Sedangkan 12 musuh sedang berjaga-jaga. Adnan menatap Markus dengan tenang. Mengelak pertempuran adalah pertempuran terbaik, Sarjan. Dengan jawaban tenangnya, Markus terdiam. Musuh-musuh semua menumpukan perhatian kepada bunyi tembakan di luar. Saya hanya berjalan seperti seorang pentadbir atau kaki tangan kemudahan. Di mata mereka, saya bukanlah ancaman. Dia berkata bahwa dia menggunakan laluan penyelenggaraan komunikasi dalaman untuk membunyikan penggerak kebocoran gas di dek bertentangan. Sementara pasukan pengawal yang menjaga bilik itu berlari ke sana, dia dengan cepat menumpaskan kaki tangan minimum yang tinggal dan menguasai bilik kawalan. Semua itu berlaku dalam masa beberapa menit. Evelyn berasa bodoh karena telah bertarung lebih dari 2 jam. Dia bertanya dengan suara tergetar. Ini bukan cekap, ini cerita dimensi lain. Dia berdiri dari tempat duduknya dan menjerit ke arah Kolonel Ironsworn. "Kolonel, saya tak tahan lagi. Latihan ini tidak adil, dia bukan askar yang kita kenali. Siapa sebenarnya dia?" Semua pandangan di bilik taklimat tertumpu kepada Adnan. Kolonel Ironsworn menghela nafas panjang. Dia telah menekan barisan tertinggi kaki tangan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia melalui Kementerian Pertahanan di Washington sebaik sahaja Adnan kembali. Dan akhirnya, dia berjaya mendapatkan maklumat minimum. "Adnan, nampaknya sudah tiba masanya awak memperkenalkan diri secara langsung." "Maklumat saya tidak mencukupi." Adnan perlahan-lahan berjalan ke tengah bilik taklimat. Dia memandang anggota tentara AS yang telah mengalahkannya sebentar tadi, seorang demi seorang. Dan dengan suara yang jelas, dia membuka mulutnya. "Saya Adnan Razali dari Grup Gerak Khas, GGK, Tentara Darat Malaysia." Dia memperbetulkan posisi. Wajah beberapa jurulatih maklumat yang pernah mendengar nama Grup Gerak Khas menjadi pucat. Grup Gerak Khas, atau GGK. Nama yang kurang dikenali oleh anggota Navy SEALs, tetapi bagi mereka yang tahu beratnya nama itu, ia adalah kejutan. Evelyn berbisik. "GGK bukan pasukan anti keganasan pakar penyelamatan tebusan." "Betul." Adnan menyambut kata-katanya, Awak bukan lawan Navy SEALs. Awak adalah pasukan Delta Force atau DEVGRU 9. Adnan menggelengkan kepala, "Kami hanya melaksanakan misi. Pangkat tidak penting." Markus merasakan wajahnya menjadi panas. Dia malu dengan fakta bahwa orang yang dia panggil pendek dan tidak berfungsi adalah seorang elit dari pasukan khas terbaik yang diiktiraf dunia. Kami panggil awak begitu." "Saya Adnan Razali." Adnan memotong kata-katanya, "Nama lain tidak penting." Jawabannya yang tenang itu menusuk ego Markus lebih dalam daripada sebarang cacian. Evelyn perlu mengesahkan keraguan terakhir yang tinggal. Dia bertanya dengan suara tergetar. "Jadi, semua yang berlaku di kolam itu, kemampuan menyelam itu,
dan teknik yang mengalahkan saya itu, semuanya benarkah? Ya, buat pertama kalinya, Adnan menatap Evelyn dengan mata yang tidak dapat diduga kedalamannya. Saya dibesarkan oleh laut. Suaranya masih tenang, tetapi berat yang terkandung di dalamnya menekan seluruh udara di bilik taklimat. Air tidak menipu saya. Dan saya tidak menipu air. Udara di bilik taklimat membeku. Wajah beberapa jurulatih dan pegawai maklumat yang tahu beratnya nama grup gerak khas menjadi pucat. Mereka saling berpandangan, tidak dapat menahan rasa kagum. GGK bukan sekadar nama unit, ia adalah mata pedang paling tajam yang dimiliki Malaysia, benteng terakhir dalam misi anti keganasan peringkat tertinggi. Evelyn pada ketika itu barulah menyadari betapa dahsyatnya kejahilan yang dia miliki. Dia pernah mendengar tentang GGK, pasukan anti keganasan terkuat di Asia. Pakar penyelamatan tebusan dan pembunuhan VIP. Mereka adalah hantu yang melaksanakan misi paling rahasia dan mematikan, setanding dengan Delta Force dan SEAL Team 6, Dave Gruas. Lelaki yang dia panggil pendek, malah menghina dengan mengatakan tak berfungsi, adalah seorang makhluk sebegitu. Kepala Evelyn menjadi kosong. Dia teringat semua kata-kata yang dia ludahkan pada hari pertama. Kalau kau boleh kalahkan aku akan lahirkan anak untuk kau. Kata-kata itu kini terasa bukan sekadar penghinaan, tetapi seperti penistaan. Dia merasakan rasa mual naik ke kerongkongnya dan mengetap bibir. Kesunyian yang Adnan tunjukkan bukan kelemahan. Ia adalah kesabaran orang dewasa yang diam-diam memerhatikan rengekan seorang anak kecil. Ekspresi Markus dan Kyle lebih menyedihkan. Mereka tidak dapat menahan rasa malu dengan keangkuhan mereka sendiri. Mereka, dengan kebanggaan Navy SEALs, pasukan terkuat di dunia, telah melayan lelaki kecil itu seperti haiwan. Tetapi mereka kini menyadari, mereka sendiri hanyalah kanak-kanak yang membaling batu dan membuat kekecohan di hadapan gunung gergasi. Markus teringat kata-katanya sendiri, ini air untuk orang dewasa bermain. Sebenarnya, orang dewasa itu berdiri di sana, dan dia hanyalah seorang kanak-kanak yang merengek di tepi air. Kolonel Ironsworn perlu memecahkan kesunyian yang mengejutkan ini. Dia membuka mulutnya dengan berat. Suaranya kini dipenuhi dengan rasa kagum terhadap Adnan. Apabila saya meminta maklumat tambahan mengenai awak dari Kementerian Pertahanan Malaysia, mereka bertindak balas dengan sangat sensitif. Pada mulanya, hanya jawaban umum yang diberikan, namun, pagi tadi, sejurus selepas awak menguasai kubu itu seperti hantu, saya menerima panggilan dari seorang pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, rakan lama saya. Dia hanya berkata satu perkataan kepada saya, Ironsworn, awak sedang bersama GGK, kan? Jangan lukakannya. Dia adalah harta kami semua. Kolonel Ironsworn menukar screen. Kali ini, yang dipaparkan bukanlah file pribadi Adnan yang bersih. Ia adalah senarai pingat dan anugerah yang tidak berkesudahan. Semua pegawai AS di bilik taklimat menarik nafas. Itu. Evelyn berasal dari keluarga tentara, dan dapat mengenali pingat dari pelbagai negara. Matanya membesar karena terkejut, itu pingat keberanian. Itu pingat perkhidmatan cemerlang kelas 1. Pingat perkhidmatan cemerlang 7 kali. Kolonel Ironsworn menjelaskan. Suaranya bergetar. Pingat perkhidmatan cemerlang. Ini bukan pingat yang diberikan hanya karena memenangi latihan, ini diberikan kepada anggota tentara yang menunjukkan jasa dalam pertempuran sebenar, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Perkara yang sukar dilihat walaupun sepanjang kerjaya tentara. Dia perlahan-lahan menuding jari pada senarai itu. Kebanyakan rekod masih dirahasiakan, tetapi ini sahaja yang dibenarkan untuk didedahkan. Beberapa tahun lalu, operasi penyelamatan kapal kargo yang ditawan Lanun di perairan Somalia. Dia, di barisan hadapan pasukannya, menyusup ke geladak kapal di mana peluru bertebaran,
menyelamatkan kapten seorang diri, dan menumpaskan 3 lanun. Pada masa itu, umurnya 25 tahun. Beberapa tahun lalu, operasi penyelamatan agen perisikan kita yang ditahan secara rahasia di hutan di Asia Tenggara. Dia menyusup ke tengah-tengah kubu musuh setelah menyelinap selama 3 hari, 3 malam dalam hujan lebat, dan melarikan diri bersama agen itu. Musuh tidak mengetahui fakta bahwa agen itu hilang sehingga keesokan paginya. Dan yang paling baru, di zona konflik di Timur Tengah, apabila pasukan gabungan kita terkepung, dia menembusi kepungan, memimpin mangsa yang cedera, dan kembali ke kem kita. 6 kesan tembakan musuh ditemui pada pakaian tempurnya. Walaupun dia melaporkan tidak mengalami sebarang calar pun, Evelyn tidak dapat berdiri lagi. Dia, yang menepuk lengannya di kolam sambil ketawa, apa yang boleh dilakukan dengan lengan macam ni? Lelaki itu adalah raksasa yang telah melalui lebih banyak neraka dalam beberapa tahun terakhir daripada semua pengalaman praktikalnya sepanjang hidupnya. Latihan yang mereka lakukan di kolam itu hanyalah permainan air yang tidak sampai ke tahap pemanasan badan baginya. Markus akhirnya bertanya dengan suara yang hancur, "Jadi, semua latihan yang kami lakukan itu hanyalah permainan kanak-kanak bagi awak. Kami mempersembahkan aksi monyet di hadapan awak ke." Semua pandangan sekali lagi tertumpu kepada Adnan. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepala. Dan buat pertama kalinya, dia mengeluarkan kata-kata yang panjang dan ikhlas. "Tidak, Sarjan Markus." Suaranya masih tenang, tetapi ia menumpukan perhatian semua orang di bilik taklimat. Taktik pasukan khas tentara laut AS berada pada dimensi yang sama sekali berbeza dengan apa yang saya alami. Terutamanya kawalan perintah yang sistematik dan penggunaan kuasa tembakan yang luar biasa adalah perkara yang perlu dipelajari oleh GGK. Dia menarik nafas sebentar, dan kerja berpasukan. Kerja berpasukan yang tuan-tuan tunjukkan sangat mengagumkan. Cara pasukan Alpha dan pasukan Bravo saling menyokong ketika coba menawan kubu besi itu sangat menyentuh. Saya terlalu biasa bergerak seorang diri sepanjang tempoh itu. Jawabannya yang merendah diri itu, bagaimanapun, menusuk dada anggota tentara AS lebih tajam daripada sebarang kecaman. Dia berkata bahwa dia datang untuk belajar kerja berpasukan yang dia kekurangan. Ini bermakna sebaliknya, dalam semua aspek lain, yaitu kekuatan tempur individu, kemampuan menyelam, teknik penyusupan, dan daya tahan, dia sudah jauh melebihi mereka. Mereka menyadari bahwa Adnan sedang memerhatikan mereka untuk belajar. Mereka telah menilai dan merendahkannya, tetapi sebenarnya adalah sebaliknya. Dia adalah jurulatih sebenar. Dan mereka semua hanyalah pelatih yang menjalani ujiannya. Taklimat tamat. Anggota-anggota keluar dari bilik taklimat tanpa berkata apa-apa, seolah-olah meninggalkan majelis pengebumian. Tiada sesiapa yang dapat bertentang mata dengan Adnan. Mereka tidak dapat menahan rasa malu dengan tatu tombak 3 cabang Navy Seals, yang merupakan kebanggaan mereka. Hanya Evelyn yang membeku di tempatnya, tidak dapat bergerak, dia perlu pergi kepadanya. Dia tidak tahu apa yang patut dikatakan, tetapi dia merasakan jika dia membiarkan Adnan pergi begitu saja, dia tidak akan dapat memaafkan dirinya seumur hidup. Malam itu, makan malam perpisahan untuk Adnan Razali telah dijadwalkan. Asalnya, ia sepatutnya menjadi parti yang riuh rendah khas Navy Seals. Namun, suasana di dewan makan tidak tegang seperti majelis pengebumian. Markus dan Kyle, yang memanggil Adnan pendek, tidak lagi dapat mendekati mejanya. Sebaliknya, anggota tentara AS yang lain mendekati mejanya dengan berhati-hati, seolah-olah sedang menziarahi tempat suci. Mereka membawa gelas yang berisi air, bukan bir, dan mengucapkan terima kasih atau hebatnya dalam bahasa Melayu yang tergagap-gagap, kemudian tergesa-gesa beredar. Di mata mereka,
Tiada lagi penghinaan atau rasa ingin tahu, hanya rasa kagum terhadap orang yang menyaksikan legenda hidup dan rasa malu yang tidak menyenangkan terhadap keangkuhan mereka sendiri. Adnan menerima semua penghormatan yang tidak ikhlas itu dengan ekspresi tenang yang sama seperti ejekan terang-terangan pada hari pertama latihan. Dia hanya makan dengan tenang. Evelyn duduk sendirian di sudut dewan makan yang paling gelap. Dia menggenggam gelas bir di tangannya sehingga hampir pecah, tetapi tidak dapat minum seteguk pun. Perutnya sudah berkocak habis-habisan. Di benaknya, kata-kata yang dia ludahkan berulang ribuan kali, menyiksanya. Berfungsi ke, kata-kata itu kini menjadi sumpahan yang ditujukan kepada jiwanya sendiri. Dia tidak dapat memahami bagaimana dia boleh meludahkan kata-kata yang begitu keji di hadapan lelaki seperti raksasa itu, malah di hadapan Wira sebegitu. Oleh karena egonya yang kuat, rasa malunya menusuk hingga ke tulang. Pada ketika itu, bayang-bayang menyelubungi mejanya. Adnan, dia membawa segelas air dan duduk dengan tenang di hadapan Evelyn. Chick Foster, baik-baik saja. Dengan suaranya yang perlahan, Evelyn terperanjat. Dia tidak dapat mengangkat wajahnya. Maafkan saya. Suaranya keluar dengan perlahan dan tergetar seperti bisikan. Saya benar-benar minta maaf. Apa yang saya dah buat, apa yang saya dah cakap. Tidak mengapa. Jawaban Adnan terlalu tenang, malah lebih menyakitkan hati Evelyn. Saya faham, Chick Foster. Harga diri adalah bukti pasukan yang kuat. Tanpa harga diri itu, Navy Seals tidak akan mendapat kemasyhuran sekarang. Saya juga mempunyai harga diri terhadap pasukan saya. Dia tidak marah, dia tidak mencela. Dia hanya berkata dia faham. Keangkuhan itu adalah penderitaan yang lebih teruk daripada sebarang cacian bagi Evelyn. Dia merasakan dirinya sangat kecil dan hodoh. Tepat pada ketika itu, Kolonel Ironsworth mendekat dan meletakkan tangan di bahu mereka berdua. Ekspresinya lebih serius daripada biasa. Awak berdua, ikut saya ke pejabat saya sebentar. Di pejabat Kolonel Ironsworth. Dia menyuruh mereka berdua duduk di sofa, manakala dia berdiri menyandar di meja. Dia memegang sebuah telegram yang baru diterima, dicap dengan tanda, sulit teratas berwarna merah. Adnan, ada sesuatu yang perlu saya sahkan sebelum awak pergi esok. Kolonel Ironsworth mengerling Evelyn, mungkin lebih baik Chick Foster turut berada di sini. Dia berkata sambil merenung telegram itu. Saya terkejut melihat rekod pingat awak. Tetapi pada masa yang sama, ada keraguan yang tidak dapat diselesaikan. Mengapa seorang Wira sebegitu dihantar ke program latihan pertukaran yang begitu biasa ini? Ekspresi Adnan mengeras sedikit. Buat pertama kalinya, Evelyn melihat mata tenangnya bergetar sedikit. Ia bukan kemarahan atau ketakutan. Ia adalah emosi yang lebih dekat kepada kesedihan yang mendalam. Jadi saya mengerahkan semua sumber saya. Saya menekan pegawai Kementerian Pertahanan di Washington dan hampir mengugut rekan saya di Angkatan Tentara Malaysia. Dan akhirnya, saya mengetahui sebab sebenar mengapa awak datang ke sini. Kolonel Ironsworth perlahan-lahan membaca telegram itu. Kira-kira setahun yang lalu, di zon perang di Afrika Timur, sebuah unit jurutera Malaysia yang dihantar sebagai sebahagian daripada pasukan pengaman PBB diserang hendap oleh pemberontak. Pasukan GGK awak, yang paling dekat pada masa itu, telah dihantar sebagai respons kecemasan. Adnan memejamkan mata, operasi itu berjaya. Pasukan awak menumpaskan pemberontak dan menyelamatkan kemudahan itu. Namun, apabila arahan pengunduran diberikan, awak enggan mematuhinya. Jantung Evelyn terasa seperti terhenti, enggan mematuhi arahan. Itu adalah kesalahan yang setaraf dengan hukuman mati bagi seorang askar. Menurut laporan situasi, sebuah kampung kecil di laluan pengunduran sedang terbakar.
Pihak atasan mengarahkan pemotongan kawasan operasi dan kembali ke pangkalan dengan segera, namun, awak mematikan radio, dan awak terjun sendirian ke kampung yang terbakar itu. Suara Kolonel Ironsworn menjadi berat, awak menemui seorang gadis kecil yang disembunyikan oleh pemberontak, menggunakan orang awam sebagai perisai. Dan awak, seorang diri, menumpaskan 3 pemberontak dan menyaktifkan peranti letupan improvisasi, AED yang dipasang di seluruh bangunan. Dan awak menyelamatkan 12 kanak-kanak yang menangis di dalam asap. Apabila awak keluar dengan kanak-kanak terakhir di tangan, bangunan itu runtuh dengan letupan. Kesunyian menyelubungi pejabat. Awak menyelamatkan 12 kanak-kanak, Adnan. Tetapi pada masa yang sama, awak secara terang-terangan melanggar arahan langsung pegawai atasan. Ia adalah tindakan unilateral yang hampir membahayakan seluruh pasukan kita dan boleh menyebabkan masalah diplomatik yang besar. Kolonel Ironsworn menatap Adnan. Jadi, awak menerima anugerah wira, tetapi sebaliknya dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin. Dan sebagai hukuman, awak dihantar ke latihan pertukaran di tempat yang jauh ini. Kolonel Ironsworn meletakkan telegram itu. Mereka memutuskan bahwa awak terlalu emosional dan perlu belajar kawalan perintah yang sistematik serta kerja berpasukan. Jadi mereka menghantar awak ke sini, ke pusat latihan Navy SEALs, berharap kami akan memperbetulkan awak. Ironi memenuhi pejabat. Mereka menghantar seorang wira yang mengutamakan nyawa daripada perintah organisasi untuk mengajar kerja berpasukan dan disiplin. Dan mereka telah menghina wira itu dengan cara yang tidak dapat dimaafkan. Kebenaran terakhir ini melebihi hak kemampuan Evelyn untuk menanggungnya. Dia menyadari bahwa orang yang dia hina bukanlah sekadar anggota pasukan khas elit atau wira perang. Dia adalah wira sejati yang telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kanak-kanak. Namun, Evelyn tidak dapat bernafas lagi. Air mata panas mengalir dari matanya seperti empangan pecah. Dia terjelepok dari kerusi dan terduduk di lantai, menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Itu bukan sekadar air mata malu atau rasa bersalah. Itu adalah jeritan jiwa yang bercampur benci terhadap kewujudannya sendiri dan kagum terhadap keagungan seorang manusia. Pejabat Kolonel Ironsworn dipenuhi dengan tangisan Evelyn. Dia duduk di lantai, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya, dan bahunya teresak-esak. Ego sempurnanya sebagai seorang tentara, kebanggaannya sebagai juru latih Navy SEALs, hancur berkecai dan menjadi abu. Apa yang dah saya buat? Apa sebenarnya? Dia bahkan tidak dapat meneruskan kata-katanya dengan betul. Beratnya dosa yang dia lakukan benar-benar menghimpitnya. Dia mengangkat wajahnya, menatap Adnan dengan wajah yang lencun dengan air mata. Wajahnya masih tenang, tetapi di mata dalamnya, terawang-awang kesedihan yang samar-samar, sama ada kerana masa lalunya yang baru didengar, atau kerana wanita yang menangis di hadapan. Kenapa awak bertahan dengan wanita seperti saya? Evelyn teresak-esak. Kenapa awak bertahan? Apabila saya meludahkan kata-kata yang begitu kejam kepada awak, kenapa saya? Dia berharap Adnan akan memukul atau mencelanya. Kesunyian ini, pemahaman ini, lebih menyeksakannya. Adnan menatapnya dengan tenang, kemudian perlahan-lahan melutut di hadapannya. Dia tidak coba mengelap air matanya dengan lengan baju tempurnya yang bersih. Dia hanya menatapnya pada aras mata yang sama. Berdiri, Chick Foster. Suaranya rendah dan tegas. Seorang tentara tidak mudah tumbang. Dengan kata-katanya, Evelyn menelan tangisannya dengan paksa. Dia tidak mencelanya atau bersimpati dengannya. Dia hanya mengarahkannya untuk berdiri semula sebagai seorang tentara. Adakah awak menyesal? Evelyn akhirnya bertanya dengan suara yang perlahan. Itu adalah jawaban tanpa sedikit pun keraguan mengenai pembangkangan arahannya. Tidak.
kerjanya tidak lebih penting daripada nyawa kanak-kanak. Dia berkata dengan begitu mudah dan jelas, seolah-olah itu adalah kebenaran alam semesta. Itu bukan subjek perdebatan atau falsafah baginya. Itu hanyalah fakta. Evelyn menyadari pada saat itu kekuatan sebenar Adnan. Ia bukan kapasiti paru-paru yang melebihi 7 menit, bukan kemampuan pergerakan bawah air seperti ikan, dan bukan juga teknik penyusupan seperti hantu. Kekuatan sebenar Adnan adalah kepercayaan yang teguh ini, yang tidak dapat digoyahkan oleh apa-apapun. Ia adalah teras jiwanya. Baginya, penilaian atau penghinaan orang lain tidak penting, berbanding dengan nilai yang dia ingin lindungi. Ejekan Evelyn hanyalah seperti bunyi angin lalu yang tidak bermakna. Evelyn berdiri dengan terhuyung hayang. Dengan bantuan Kolonel Ironsworn, dia akhirnya dapat memperbetulkan posturnya. Dia menyapu wajahnya yang lencun dengan air mata dan ingus dengan belakang tangannya, dan dia memberi hormat kepada Adnan dengan postur paling sempurna dan mantap yang tidak pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Adnan Razali. Suaranya masih bergetar, tetapi di dalamnya terkandung keazaman yang kuat seperti besi. Hari ini, saya belajar sesuatu yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Saya sadar hingga ke tulang sumsum saya apa itu seorang tentara sejati, apa itu kekuatan sejati, dan betapa hodoh dan keji keangkuhan saya. Saya dengan tulus memohon maaf. Dia tidak melonggarkan posturnya sehingga Adnan menerima hormatnya. Adnan menerima hormatnya dengan tenang. Saya juga belajar banyak perkara di sini, Chick Foster. Dia membuka mulutnya, saya dapat memupuk kesabaran berkat tuan-tuan. Senyuman tipis, hampir tidak kelihatan, terlintas di bibirnya. Dan melihat kerja berpasukan yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan anggota pasukan, saya mula memikirkan semula tindakan saya. Mungkin jika saya tidak bersendirian pada masa itu, saya mungkin dapat menyelamatkan lebih ramai kanak-kanak dengan lebih selamat. Terima kasih kerana mengajar saya apa yang saya kekurangan. Dia mengaitkan tindakan unilateralnya, yang menjadi punca hukumannya, dengan pelajaran di sini. Dia menjadikan hukumannya sebagai peluang untuk berkembang. Keesokan paginya, hari dia pergi. Sebuah upacara perpisahan tidak rasmi telah diadakan di landasan latihan. Walaupun tanpa arahan Kolonel Ironsworn, semua anggota Navy SEALs dan jurulatih pusat latihan berbaris. Tawa mengejek yang bising yang mengejeknya pada hari pertama telah hilang tanpa jejak, hanya kesunyian yang dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam memenuhi landasan. Marcus dan Kyle berada di barisan paling hadapan. Mata mereka merah dan bengkak, seolah-olah tidak tidur semalaman. Adnan, dengan sebuah beg duffel di bahunya, berjalan melepasi mereka. Marcus memanggilnya, Adnan. Dia tidak lagi memanggilnya pendek, selamat jalan. Awak adalah wira sejati. Kami yang bodoh. Dia menghulurkan tangan dengan kekok. Adnan menggenggam tangan itu dengan erat. Awak juga wira sejati, Sarjan. Seorang tentara yang hebat. Adnan berjalan di antara barisan anggota dan menuju ke pesawat pengangkutan. Hanya satu lagi emosi yang kekal di mata mereka, hormat. Evelyn berdiri jauh di belakang barisan, memerhatikannya. Dia tidak berani mendekatinya. Dia hanya menyatakan rasa hormatnya yang terakhir dengan memerhati dia pergi sebagai seorang tentara hingga ke akhir. Sebelum menaiki tangga pesawat pengangkutan, Adnan berhenti seketika dan melihat ke arahnya. Melintasi landasan, pandangan mereka berdua bertemu di ruang kosong. Evelyn mengangguk tenang, ia adalah anggukan yang mendalam, mengandungi janji untuk tidak akan melupakan seumur hidup. Adnan juga mengangguk sedikit sebagai balasan, dan dia hilang di dalam pesawat. Pesawat pengangkutan berlepas dengan bunyi enjin gergasi. Pesawat itu menjulang tinggi di atas laut biru di selatan, terbang ke arah langit tempat dia datang. Kolonel Ironsworn berdiri di sebelah Evelyn,
Kami menerima seorang masalah dari tentara Malaysia dan diminta untuk memperbetulkannya. Dia berkata pahit sambil menatap langit tempat Adnan hilang. Namun, hasilnya, masalah itu menghancurkan kami semua. Dan dia pergi setelah menyusun semula kami menjadi tentara yang lebih baik. Evelyn tidak berkata apa-apa. Dia hanya merenung laut yang Adnan katakan dia belajar di sana. Kini, laut itu bukan lagi latihan baginya. Ia adalah lautan seorang wira yang memiliki kedalaman yang tidak dapat dia fahami. Dia memusingkan badannya, dan dia berjalan ke arah dewan latihan dalaman gergasi yang dia hina. Langkah kakinya, bukannya keangkuhan yang dulu, kini membawa berat yang tenang dan mantap, serupa dengan Adnan. Apa yang ditinggalkan oleh gergasi kecil itu adalah, keesokan harinya selepas Adnan Razali pergi, pusat latihan gabungan diselubungi kesunyian yang aneh, kemudahan latihan yang besar itu kelihatan kosong, seolah-olah ia telah dikosongkan semalaman. Bunyi sorakan lantang para pelatih maupun bunyi whistle tajam para jurulatih tidak lagi kedengaran bertenaga seperti dahulu. Seolah-olah lapisan tidak kelihatan bernama Adnan Razali telah menyelubungi setiap bunyi. Terutamanya dewan latihan dalaman yang luas itu, kini telah menjadi tempat yang mempunyai makna berbeza bagi anggota Navy SEALs. Ia bukan lagi pentas yang dipenuhi dengan ego mereka. Ia adalah tempat penghinaan di mana keangkuhan mereka hancur berkecai, dan pada masa yang sama, menjadi tanah suci di mana mereka menyaksikan seorang wira sejati yang tidak dapat mereka cabar. Evelyn Foster, pada tengah malam selepas semua latihan hari itu selesai, mengunjunginya sendirian. Di dewan latihan yang kosong, permukaan air tenang seperti cermin, tetapi di mata Evelyn, air itu kelihatan gelap pekat dan dalam seperti dawat. Dia perlahan-lahan duduk di tepi kolam. Bau khas disinfektan yang lembab menusuk hidungnya. Tepat di dalam bau inilah dia meludahkan kata-kata yang mengerikan itu. Aku akan lahirkan anak untuk kau, tapi berfungsi ke. Apabila ingatan itu muncul, Evelyn menelan rasa mual yang melonjak dan mengetap bibir yang kering. Dia teringat kembali imej dirinya yang terjelepok di hadapan Adnan pada malam sebelum Adnan pergi. Pemahaman yang Adnan tunjukkan, keagungannya yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kanak-kanak, dan penghinaan keji yang dia lemparkan kepada orang seperti itu. Dia pasti tidak akan dapat melupakan mata tenang Adnan, yang menanggung semua itu seumur hidupnya. Dia perlahan-lahan menghulurkan tangan dan menyentuh air kolam. Ia sejuk. Ini adalah lautan Adnan. Dia hanya membuat kekecohan di permukaan air ini, manakala Adnan berenang di kedalaman paling dalam air ini. Saya sangka awak ada di sini. Evelyn terperanjat mendengar suara perlahan yang datang dari belakang. Apabila dia menoleh, Markus dan Kyle berdiri di sana. Ekspresi mereka, tanpa sebarang jejak keangkuhan hari pertama latihan, kelihatan berat seolah-olah dihimpit kekecewaan yang mendalam. Tubuh besar mereka yang gagah kelihatan menyedihkan. Saya rindu dia. Markus berkata sambil meludahkan kata-kata itu. Kyle tersenyum pahit. Rindu, saya masih takut dengannya. Dia muncul dalam mimpi saya malam tadi. Dia hanya menatap saya di dalam air, tanpa berkata apa-apa. Markus terduduk di bangku tepi kolam. Saya melihat cermin pagi tadi, otot-otot terkutuk saya ini terasa seperti sampah. Hanya cengkerang kosong. Di hadapan pendek itu, tidak, di hadapan wira itu, saya hanyalah seorang kanak-kanak dengan tubuh besar. Mereka berdua terdiam. Ego mereka hancur sepenuhnya. Namun, di tengah-tengah runtuhan itu, sesuatu yang berbeza mula bertunas. Evelyn mengalihkan pandangannya dari permukaan air dan menatap mereka. Matanya merah dan bengkak, tetapi dia tidak lagi menangis. Keazaman yang dingin terpancar di dalamnya. Betul, kami hanyalah kanak-kanak.
Kami bodoh yang tidak tahu apa itu wira sejati karena keangkuhan kami. Dia berdiri. Tetapi latihan sebenar kami akan bermula sekarang. Apa yang awak maksudkan dengan itu? Latihan yang dia ajarkan kepada kami, mengenai kerendahan hati. Pada masa yang sama, Kolonel Robert Ironsworn sedang menyiapkan laporan akhir latihan gabungan ini di pejabatnya. Dia telah berada di hadapan monitor selama beberapa jam tanpa dapat menulis ayat pertama. Dia meletakkan tangannya pada papan kekunci mesin type. Pegawai Adnan Razali. Tidak sesuai untuk latihan dan tindakan unilateral. Dia meletuskan kekecewaan dan memadamkan seluruh ayat. Dia menulis semula, Adnan Razali menunjukkan kemahiran yang mengalahkan jurulatih aktif dan anggota elit dalam semua taktik bawah air dan simulasi anti keganasan di pusat latihan ini. Ini juga tidak sesuai. Ia terlalu menyerlahkan ketidakcekapan mereka. Dia akhirnya memilih ayat yang sangat ringkas dan diplomatik. Pegawai Adnan Razali dari Grup Gerak Khas Tentara Darat Malaysia telah membuat sumbangan penting dalam memperdalam pemahaman taktik pasukan khas kedua-dua negara melalui latihan pertukaran ini. Terutamanya, kaedah penyusupan bawah airnya yang unik dan kepercayaannya yang teguh terhadap penyelamatan nyawa telah memberikan inspirasi mendalam kepada jurulatih dan pelatih di pusat ini, dan akan menjadi rujukan penting untuk pembangunan taktik Navy SEALs pada masa hadapan. Inspirasi. Dia memilih perkataan itu sebagai ganti kejutan dan ketakutan. Sejurus selepas menghantar laporan itu, dia mengangkat telepon keselamatan. Ia adalah jabatan pembangunan taktik di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan. Ini Kolonel Ironsworn, kita perlu menambah satu kursus baharu dalam kurikulum pendidikan jurulatih separuh tahun ini. Nama kursus, Bayangan GGK. Kajian Kes Operasi Grup Gerak Khas Tentara Darat Malaysia. Tidak, ia bukan teori, ia lebih kepada pendidikan moral. Tuan-tuan, sudah tiba masanya kita mengajar anak-anak kita betapa mematikannya akibat menghakimi dari penampilan luar. Masa berlalu. Beberapa bulan berlalu sejak Adnan pergi, pelatih Navy SEALs kohort baharu masuk ke dewan latihan. Mereka masih muda, penuh semangat, dan angkuh, tidak takut apa-apa di dunia ini. Di dewan latihan dalaman, seorang rekrut baharu mengerling seorang pegawai kecil yang dihantar dari negara sekutu Asia lain di sebelahnya dan berbisik sambil ketawa. "Hei, tengok kawan tuh. Pendek macam tu pun boleh tembak pistol ke. Jari dia cukup panjang kenak capai picu tuh." Sebaik sahaja kata-kata itu tamat, bayangan besar menyelubungi mereka, Sarjan Marcus Titan Cole. Rekrut baharu itu membeku dengan kehadiran jurulatih. Namun, Marcus tidak memarahi seperti yang dijangka. Dia hanya menatap mata rekrut baharu itu dengan tenang. Suaranya tidak cukup kuat untuk bergema di dewan latihan, tetapi ia lebih berat daripada sebarang jeritan. "Apa yang kau cakap tadi, Sarjan? Cuma gurauan saja, gurauan." Marcus menggelengkan kepala. "Di sini, kami tidak menghakimi orang dari penampilan. Kami tidak menghakimi dari saiz lengan." Dia memegang bahu rekrut baharu itu dengan berat, seolah-olah gunung sedang menekan. "Kami menghakimi dari pandangan mata seseorang. Mengapa dia berdiri di sini? Apa yang dia pertaruhkan nyawa untuk lindungi? Dengan itu kami menghakimi." "Awak pernah dengar nama Adnan?" "Mungkin tidak." Marcus mengerling ke kolam. "Duduk, rekrut. Sekarang, saya akan ceritakan kisah yang lebih menakutkan daripada mana-mana kisah pertempuran yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Kisah tentang seorang lelaki yang sangat kecil dan sangat tenang." Dari jauh, Evelyn memerhati pemandangan itu. Senyuman pahit bercampur senyuman samar-samar terukir di bibirnya. Benih yang dia tinggalkan pasti sedang bertunas. Dan pada masa yang sama, di hujung dunia, di sebuah kemudahan jagaan anak yatim kecil yang terletak di pantai terpencil di pantai barat Malaysia, Adnan Razali datang berkunjung pada cuti.
tanpa pakaian tempur atau pangkat. Dia hanya memakai kemeja teh lama dan seluar jeans. Dia duduk di beranda, dengan tenang membaiki mainan robot kayu yang rusak. Seorang gadis berusia 5 tahun mencangkung di sebelahnya, bertanya dengan ingin tahu. "Pak Cik." Dia menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari mainan itu. "Pak Cik Askar ke? Tapi kenapa Pak Cik tak menakutkan langsung?" Pak Cik Askar yang lain, kata Pak Cik Askar, semua menakutkan. Adnan berhenti sebentar. Dia mengangkat wajahnya dan memandang ke arah laut musim luruh yang mempesona terbentang di seberang beranda. Ia adalah lautan sebenar yang dalam dan tidak berkesudahan, tidak dapat dibandingkan dengan kolam gergasi di dewan latihan. Dia memusingkan badannya ke arah kanak-kanak itu dan menyerahkan robot yang telah dibaikinya. Dan dia tersenyum samar-samar. Yang menakutkan bukan Askar, nak, suaranya terbawa angin garam. Apa yang benar-benar menakutkan adalah hati yang takut kehilangan sesuatu yang perlu dilindungi. Kembali ke pusat latihan gabungan, malam. Evelyn masih berdiri sendirian di hadapan kolam besar itu. Dia tidak lagi diseksa oleh kenangan hari itu. Rasa malu itu kini menjadi sebahagian daripadanya. Ia bukan belenggu yang mengikatnya, tetapi penambat kerendahan hati yang akan memegangnya agar tidak lagi angkuh. Dia merenung permukaan air yang gelap. Soalan paling keji yang dia ludahkan pada hari itu muncul semu. Berfungsi ke? Dia kini tahu jawabannya. Iya, ia berfungsi lebih daripada cukup. Dia menjawab dalam hatinya. Bukan dengan cara yang saya sangka. Jantungnya, jiwanya, itulah yang berfungsi. Dan itu adalah sesuatu yang lebih kuat dan panas daripada apa-apapun di dunia ini yang tidak dapat saya miliki sepanjang hidup saya. Air yang dalam itu masih tenang. Sama seperti lelaki itu, dan air itu menyimpan berat dan kekuatan yang tidak dapat mereka cabar sama sekali. Sejak dia datang, tiada siapa di dewan latihan ini yang pernah memanggil percikan di air cetek sebagai kekuatan lagi. Jika video ini bermanfaat, sila langgan saluran, tekan butang suka, dan tinggalkan komen. Ia akan menjadi sokongan besar kepada saluran air mata.